Tuan Haji, gesaan saya ialah supaya kita bersabar bahawa 40 orang bukanlah jumlah yang ramai, sedangkan ahli karyah kita memang ramai di sini. Jadi pada mereka yang tidak berjaya untuk mendapat إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qail wabtaghi fima ataka Allahud darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Marilah kita sama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk Tabah dalam menghadapi ujian. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hanya keimanan yang sebenar sahaja yang akan menjamin seseorang itu mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya di akhirat kelak. Oleh yang demikian, amatlah malang jika ada dalam kalangan umat Islam ini mereka yang sanggup menggadai imannya demi memenuhi tuntutan kehidupan duniawinya yang fana ini. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah ujian bagi setiap Muslim. Masing-masing akan menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk ujian ditimpa kesusahan atau dikurniakan dengan ujian kesenangan. Ini bermakna orang yang susah akan diuji dan orang yang senang juga akan diuji. Ujian yang dalam bentuk kesusahan adalah seperti kesakitan, ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kehilangan harta, bencana alam atau kematian seseorang yang disayangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Manakala ujian dalam bentuk kesenangan pula seperti harta yang banyak, anak yang ramai, kedudukan yang mulia, jawatan yang tinggi, perniagaan yang semakin maju dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pelbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita hanyalah untuk mengetahui siapa yang ikhlas, siapa yang bersabar, siapa pula yang berbohong dan siapa yang selalu berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ujian yang menuntut kesabaran kita semua dalam menghadapi wabak COVID-19 masih belum selesai. Kini ditambah dengan ujian baru yang sedang dihadapi oleh beberapa buah negeri dalam negara kita, iaitu fenomena banjir yang menenggelamkan rumah-rumah penduduk sehingga terputus perhubungan darat antara beberapa daerah. Fenomena yang masih menjadi bualan ramai ini merupakan ujian hebat buat negara kita dan umat Islam khususnya. Apa yang pasti,
Setiap yang berlaku itu mempunyai hikmah yang tersendiri. Bagi mereka yang ikhlas dan sabar, ujian kesusahan yang datang akan dihadapinya dengan penuh ketabahan dan keredaan kerana memahami bahawa adanya hikmah di sebalik ujian tersebut. Mereka berkeyakinan bahawa ujian kesusahan itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan lalu. Manakala ujian kesenangan pula, mereka akan menerimanya dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana seorang mukmin yang sejati akan sentiasa menyedari bahawa setiap ujian yang diterima sama ada kesusahan atau kesenangan adalah untuk meningkatkan lagi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya siapa pun yang menjalani kehidupan pasti akan menghadapi berbagai-bagai ujian yang akan menduga iman masing-masing. Kadang-kadang iman akan turun dan kadang-kadang iman akan naik. Persoalan yang penting ialah bagaimanakah cara yang dianjurkan oleh Islam bagi memperteguhkan iman kita supaya mampu dan tahan menghadapi apapun dugaan yang berdatang. Banyak cara untuk mempertahankannya, antaranya ialah dengan zikrullah atau mengingati Allah, kerana dengan zikrullah hati akan menjadi tenang dan tenteram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Demikian pula tiada perbuatan yang paling berkesan bagi memelihara iman dan berputus asa dan lemah semangat dengan ujian yang menimpa, melainkan bersegera dan bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kamu semua untuk beramal, kerana akan datang ujian-ujian ibarat keadaan malam yang gelap. Disebabkan ujian tersebut, ada kalanya seseorang itu beriman pada waktu pagi tetapi menjadi kafir pada waktu petang, dan beriman pada waktu petang tetapi menjadi kafir pada waktu pagi esoknya. Lalu dia menjual agamanya dengan sesuatu dari kepentingan dunia ini. Hadis riwayat Muslim. Malahan lebih dari itu, peranan doa juga sangat penting dalam menjaga dan menguatkan iman. Antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang wajib kita baca 17 kali sehari semalam dalam solat fardu 5 waktu ialah Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Surah Al-Fatihah ayat 6. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati perkara-perkara penting berikut supaya menjadi panduan dalam hidup kita. Pertama, umat Islam hendaklah menjaga dan mempertahankan iman ketika diuji dengan kesenangan atau kesusahan. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa ikhlas dan sabar dalam menjalani kehidupan harian. Dan ketiga, umat Islam hendaklah berdoa agar sentiasa dalam keimanan dan memperolehi kesudahan terbaik dalam hidup ini, yakni husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya." Surah Al-Imran ayat 8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد بجلالك كمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairul ummah, yakni umat terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu dalam fikrah dan kefahaman mengikut garis rentas kalimah La ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis, serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standard atau SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum datang ke masjid atau surau, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir di masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan fizikal. Bagi mereka yang tidak sihat, adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan surau. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadhu bi 'aini 'inayatika rabbaniyah wa bi hifdhi waqayatika samadaniyah Jalalata Malikana Al-Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil awna wal hidayata wa taufiq was-sihata was-salamati minka li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwaddafina wa ru'ayyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'idal wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yarzuqukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Sila bawa sejadah yang besar. Sila bawa mask untuk digunakan semua. أشهد أن لا إله إلا الله. Buat masa ini seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa had yang dibenarkan oleh pihak JAIZ di surau ini adalah 40 orang tidak termasuk AJK. Maka kami terpaksa mengambil satu pendekatan dengan membuka penamaan daripada pihak ahli karyah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp buat masa ini. Tetapi nampaknya memang ada sedikit kekurangan dari segi pendekatan tersebut dan kita terpaksa mencari satu kaedah yang lain yang untuk memudahkan para jemaah untuk mendaftar diri untuk mendapatkan peluang untuk solat Jumaat di Surau Sakinah kali ini, insya-Allah. Tuan Haji, Gesaan saya ialah supaya kita bersabar bahawa 40 orang bukanlah jumlah yang ramai, sedangkan ahli karyah kita memang ramai di sini. Jadi pada mereka yang tidak berjaya untuk mendapat peluang pada salah satu minggu itu, harap dapat bersabar dan insya-Allah pada minggu-minggu yang seterusnya kita akan berikan peluang tersebut. Terima kasih. Sila bawa sejadah yang besar. Sila bawa mask untuk digunakan semua. أشهد أن لا إله إلا الله. Buat masa ini seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa had yang dibenarkan oleh pihak JAIZ di surau ini adalah 40 orang tidak termasuk AJK. Maka kami terpaksa mengambil satu pendekatan dengan membuka penamaan daripada pihak ahli karyah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp buat masa ini. Tetapi nampaknya memang ada sedikit kekurangan dari segi pendekatan tersebut dan kita terpaksa mencari satu kaedah yang lain yang untuk memudahkan para jemaah untuk mendaftar diri untuk mendapatkan peluang untuk solat Jumaat di Surau Sakinah kali ini, insya-Allah. Tuan Haji,
Kesan saya ialah supaya kita bersabar bahawa 40 orang bukanlah jumlah yang ramai, sedangkan ahli karyah kita memang ramai di sini. Jadi pada mereka yang tidak berjaya untuk mendapat peluang pada satu minggu itu, harap dapat bersabar dan insya-Allah pada minggu-minggu yang seterusnya kita akan berikan peluang tersebut. Terima kasih. Sila bawa sejadah yang besar. Sila bawa emas untuk digunakan semasa. أشهد أن لا إله إلا الله. Buat masa ini seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa had yang dibenarkan oleh pihak JAIS di surau ini adalah 40 orang, tidak termasuk AJK. Maka kami terpaksa mengambil satu pendekatan dengan membuka penamaan daripada pihak ahli karyah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp buat masa ini. Tetapi nampaknya memang ada sedikit kekurangan dari segi pendekatan tersebut dan kita terpaksa mencari satu kaedah yang lain yang untuk memudahkan para jemaah untuk mendaftar diri untuk mendapatkan peluang untuk solat Jumaat di Surau Sakinah kali ini, insya-Allah. Uh, 20. Kesan saya ialah supaya kita bersabar bahawa 40 orang bukanlah jumlah yang ramai, sedangkan ahli karyah kita memang ramai di sini. Jadi pada mereka yang tidak berjaya untuk mendapat peluang pada satu minggu itu, harap dapat bersabar dan insya-Allah pada minggu-minggu yang seterusnya kita akan berikan peluang tersebut. Terima kasih. Sila bawa sejadah yang besar. Sila bawa emas untuk digunakan semasa. أشهد أن لا إله إلا الله. Buat masa ini seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa had yang dibenarkan oleh pihak JAIS di surau ini adalah 40 orang, tidak termasuk AJK. Maka kami terpaksa mengambil satu pendekatan
dengan membuka penamaan daripada pihak ahli karyah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp buat masa ini. Tetapi nampaknya memang ada sedikit kekurangan dari segi pendekatan tersebut dan kita terpaksa mencari satu kaedah yang lain yang untuk memudahkan para jemaah untuk mendaftar diri untuk mendapatkan peluang untuk solat Jumaat di Surau Sakinah kali ini, insya-Allah. Yeah, 20. Gesaan saya ialah supaya kita bersabar bahawa 40 orang bukanlah jumlah yang ramai, sedangkan ahli karyah kita memang ramai di sini. Jadi pada mereka yang tidak berjaya untuk mendapat peluang pada salah satu minggu itu, harap dapat bersabar dan insya-Allah pada minggu-minggu yang seterusnya kita akan berikan peluang tersebut. Terima kasih. Sila bawa sejadah yang besar. Sila bawa emas untuk digunakan semasa. أشهد أن لا إله إلا الله. Buat masa ini seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa had yang dibenarkan oleh pihak JAIZ di surau ini adalah 40 orang, tidak termasuk AJK. Maka kami terpaksa mengambil satu pendekatan dengan membuka penamaan daripada pihak ahli karyah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp buat masa ini. Tetapi nampaknya memang ada sedikit kekurangan dari segi pendekatan tersebut dan kita terpaksa mencari satu kaedah yang lain yang untuk memudahkan para jemaah untuk mendaftar diri untuk mendapatkan peluang untuk solat Jumaat di Surau Sakinah kali ini, insya-Allah. Yeah, 20. Gesaan saya ialah supaya kita bersabar bahawa 40 orang bukanlah jumlah yang ramai, sedangkan ahli karyah kita memang ramai di sini. Jadi pada mereka yang tidak berjaya untuk mendapat peluang pada salah satu minggu itu, harap dapat bersabar dan insya-Allah pada minggu-minggu yang seterusnya kita akan berikan peluang tersebut. Terima kasih.